Hai, Assalamualaikum. Saya Syekh Mazmi. So, video kali ini saya nak menceritakan sikit lah ya, step by step ataupun proses-proses masa kita memuli ataupun step by step proses untuk membuat roti. Okey, yang pertama proses mixing. Mixing ni menguli proses membuat roti. Itu termasuklah proses yang pertama ya. Sebab apa? Sebab apa kita perlu menguli ataupun perlu kita mixing ya? Kita ada tiga sebab. Yang pertama, kita nak gaulkan ya. Kita nak gaulkan semua sekali ingredient tu ya, gula, garam, tepung, butter, yeast, semua tu kita nak gaulkan ya. Yang kedua, kita nak basahkan ya. Bila kita taruh air, masa saya dah ceritakan macam mana taruh air, okay, air tu kita basahkan ya, gluten dan kanji ya, basahkan gluten dan kanji. So nombor 3, kenapa? Sebab kita nak basahkan ataupun kita nak kembangkan lebih betul kepada kembangkan gluten. Sebab apa? Kita nak senang nanti ya, proses kita mencanai ataupun kita nak membentukkan roti ke. Step pertama ni step menguli lagi, tapi menguli ni dia ada 6 peringkat. Dia ada 6 peringkat ya, dengar betul-betul. Dia ada 6 peringkat. Okey, peringkat yang pertama kita panggil pick up. Pick up ni maksudnya semua ingredient kita dah masuk dalam mixing bowl, dah masuk air, so dia akan jadi satu gumpalan dough yang basah. Okey. Peringkat yang kedua kita panggil clean interior ya. Interior develop ni maksudnya dia dah hampir nak jadi adunan ya, permukaan dia dah licin. Okey, kita pergi lagi ke peringkat yang ketiga. Peringkat ketiga kita panggil clean up. Clean up ni bermaksud dough tu dah semakin licin. Kalau kita dapat perhatikan, dia dah tak melekat pada dinding-dinding mixing bowl. Okey, yang keempat ya, peringkat yang keempat dia panggil final develop. Okey, yang ni jaga-jaga sikit. Dough kita biasanya dah cantik, dah kental, dah nak elastik, dan masa ni kita mesti window check ya. Kita mesti window check. Kalau you dah confident, you dah yakin, you boleh angkat masa ni. Tetapi jaga sikit, jangan sampai pergi ke peringkat yang kelima, breakdown ataupun let down ataupun breakdown. Breakdown bermaksud dough kita tu dah mula lembik. Dah lembik balik, consider dough kita tu dah terlebih uli. So kalau terlebih uli, memang tak boleh buat apalah, saya minta maaf ajalah. So dalam proses menguli masih lagi belum habis ya. Ini peringkat yang pertama, masih lagi menguli, tapi dia ada step-step. Okey, dia ada faktor-faktor. Okey, yang ni saya nak ceritakan faktor-faktor yang mempengaruhi masa kita mengundi. Yang pertama, kelajuan mixer. Kelajuan mixer. So saya showkan perempuan yang berminat nak jadi seorang baker. So cubalah dapatkan spiral mixer. Spiral mixer ni sangat sesuai untuk membuat roti. Okey, yang kedua, reka bentuk macam tadilah, reka bentuk, design, kesesuaian ya untuk mixer untuk kita membuat roti macam saya cakap tadilah, spiral. Okey, yang ketiga, bersekadar. Bersekadar ni maknanya berat dough dengan mixer tu biarlah bersekadar. Maknanya timbang tara tu biarlah tepat. Jangan guna mixer yang kecil, tapi you buat adunan yang banyak, 2-3 kilo, tak mampu mixer tu ya, untuk bekerja untuk kita. So carilah mixer dengan kadar berat dough yang sesuai. Okey, yang keempat, jenis tepung. Jenis tepung, kematangan tepung ya, macam saya cakap tadi lah, high purity flour memang tepung yang terbaik lah untuk kita buat roti ya. Dan juga freshness ya, tepung yang lama dia akan mempengaruhi penyerapan air ya. Tapi tak apa, tak ada masalah.
Bila you tengok kurang air, you boleh tambah air, tak ada masalah. Okey. Yang kelima, ini improver. Improver ni agen pengoksidaan. So pilih improver yang terbaik, so you akan dapat kualiti ataupun cara mengundi yang paling senang, paling mudah. Okey, lepas ni kita akan pergi step yang kedua pula, iaitu bila kita dah mixing, so dah siap bancur, kita dah buat window check, kita dah puas hati. Proses yang kedua, selepas mixing, kita angkat, kita resting atas meja, kita tutup dengan plastik. Proses ini kita panggil fermentation. Mesti kena buat fermentation paling tidak pun 10 minit. Mesti. Sebab apa? Masa you buat fermentation tu, kalau you nampak dough tu dah kembang, dah membesar. So nombor satu, confirm yeast dah aktif. Yeast dah aktif, nombor satu. Nombor dua, gluten dah kembang. So dua benda ni kalau berlaku, you jangan risau. Roti you for sure lembut, roti you for sure sedap. So proses kekentalan, elastik. So masa ni dah berlaku. Don't worry, kalau proses ni berlaku, step yang ketiga ataupun proses yang ketiga, kita panggil scaling. Scaling ni kita timbang lah, kita timbang, kita potong, kita timbang. So mengikut kesesuaian roti ataupun ban yang kita nak buat. So kalau 50 gram, kita potong 50 gram. Contohnya kalau kita nak buat roti tu 200 gram, so kita potong dan kita timbang 200 gram. Yang ni very simple, straightforward. Lepas tu bila kita sudah timbang, apa yang kita perlu buat? Step yang kelima, kita sudah rounding. So kita susun cantik-cantik di atas meja. So kita tutup dengan plastik. So itu proses kita panggil intermediate. Kita buat pemerapan sementara. Sebab apa? Nanti kalau kita nak bentukkan, senanglah. Pemerapan sementara. Paling kurang pun 10 minit. Paling kurang pun 10 minit. So proses yang keenam, bila kita dah intermediate, masa ni kita boleh start. Kita boleh start untuk membuat dough. Untuk membuat roti ataupun ban. So kita ambil adunan tadi, kita picit, kita nak keluarkan gas dia, kita nak bagi dough kita tu rata. So masa tu lah kita boleh isi filling, masa tu kita boleh isi pelbagai-bagai. Masa tu dah paling sesuai untuk kita isi filling. So kita akan tutup. Lepas ni kalau nak buat roti yang lain, kita ada satu lagi. Bila kita tekan dia, kita nak keluarkan gelembung-gelembung udara tu. Proses tu proses yang ketujuh. Itu untuk roti yang tak ada inti lah. Macam roti sandwich ke, roti Perancis ke, rye bread ke, toast bread ke. Itu kita start buang gelembung-gelembung udara sambil kita melipat-lipat. Step ke-8 ni kita panggil panning. Ni maksudnya roti yang kita masukkan ke dalam acuan. Biasanya kita membuat roti sandwich, ataupun kita membuat white bread. White bread ni open loop, maksudnya kita tidak menggunakan penutup. Kalau kita gunakan penutup dalam acuan tu, biasanya kita panggil roti sandwich. Jangan lupa di bahagian bawah dia tu, yang kita cantum tu, kita mesti letakkan di bahagian bawah, supaya dia senang. Dan selepas tu kita kembangkan lah. Kita panggil final. Yang ke-9 ni, kita biarkan yeast tu aktif. Kalau kita nak buat ban, kita dah start susun dalam tray dan kita masuk dalam troli. So kalau perempuan yang ada steamer ataupun yang ada prover,
So boleh isi dalam prover. So kita start panggil final proving, ya, pemerapan yang terakhir sebelum kita bakar. Sebelum kita bakar, so kita boleh resting ataupun kita panggil final proving. So biasanya kembang dia nak tahu senang je, ya, simple, 2 kali ganda original size. So kalau ban, kalau sebelum you bakar, you boleh baking ni kita bakar lah, ya, kita bakar biasanya dalam oven lah, dalam ketuha, dalam oven. Suhu yang biasa kita digunakan untuk membakar roti ban, ya, biasanya 180 darjah Celsius. Masa bergantung kepada saiz roti lah, ya. Masa tu bergantung pada saiz roti. Okey, 5 minit yang pertama, bila kita masuk saja dalam oven, 5 minit yang pertama dia akan kembang. So kita panggil dia oven spring. So dia akan kembang lah. So pada suhu 65 darjah Celsius, ya, masa kita bakar tu, so yeast akan mati. So tak ada lagi proses yeast. Pada suhu 80 darjah Celsius, isi roti akan terhasil, ya, isi padu roti akan terhasil pada suhu 80 darjah. So masa tu kulit roti pun dah terbentuk, kita dah nampak brown color, ya, dalam oven pun kita nampak brown color. So cukup saja masa, tengoklah, ya, oven masing-masing lah. Kalau yang normal, kalau ban tu antara 10 hingga 12 minit dah masak, ya. Kalau roti sandwich tu ambil masa 45 minit, ya. Kalau French loaf rye bread tu dia ambil masa sikit dengan temperature yang tinggi. Okey, bila you keluarkan saja dalam oven, bila dah. Yang terakhir, cooling ni bila you keluarkan dalam pada oven, okey, you susun dalam rak. Kalau tak ada rak, you susun atas meja pun tak ada masalah. So normally roti ambil masa 1 jam untuk dia betul-betul sejuk, ya. Make sure dia bila dia dah cukup sejuk barulah kita packing. So penting kat sini jaga cleanliness, jaga hygiene, ya, untuk proses packaging, terutama kalau you nak buat ban, ya, nak masukkan dalam plastik ataupun nak masuk dalam kontainer ataupun nak masuk dalam transparent container, tak kira lah. Make sure you hang glove, ya, pakai glove. Make sure pakai glove sebab hygiene ataupun tindak balas kuman daripada tangan kita ni akan menyebabkan roti kita tu cepat rosak ataupun cepat berkulat. So penting. Sebenarnya ada lebih kurang 11 lah, 11 step dalam proses membuat roti, daripada menguli, daripada scaling, fermentation, intermediate, pending, sheeting, semua tu. Lepas tu daripada final proving, daripada baking, daripada cooling, proses menjejuk. Okey, step-step tu berhati-hati, terutama sekali masa proses menguli, ya. Proses menguli peringkat yang keempat, final develop, situ jaga-jaga. Jangan sampai ke breakdown, jangan sampai ke lebih uli. So saya rasa tak ada masalah, saya pun tak ada masalah. So kalau you ada masalah, perempuan ada masalah, bila-bila masa boleh PM saya.